Seorang yang melihat Nabi dalam mimpi, maknanya dia sungguh-sungguh telah melihat Nabi. Dengan syarat, ini kena ada catatan, ada garis bawah. Dengan syarat, siapa orang yang kita nampak tu, ciri fizikalnya mesti sesuai dengan gambaran yang direkodkan dalam hadis-hadis sahih. Ini perlu diperjelaskan sebab saya ramai jumpa orang mimpi jumpa Nabi ni tuan-tuan. Ramai sangat. Tetapi ada macam-macam pesen. Ada yang kata, Ustaz, saya mimpi jumpa Nabi semalam. Lepas tu, baguslah. Masalahnya Ustaz, Nabi pakai name tag. Macam mana gaya? Ada name tag, Muhammad Rasulullah. Ada yang mimpi Nabi bagi business card. Ada. Saya Rasulullah. Bagi card. Macam contact person lah. Mana satu hak betul? Mimpi Nabi pakai baju kot, pakai tali leher. Jadi pening. Maka untuk kita nak menyantuni perselisihan ini, apabila ciri-ciri fizikalnya itu sesuai dengan gambaran yang terdapat dalam hadis sahih, barulah kita boleh anggap benda itu adalah benar. Sebab itu dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah, kita boleh rujuk bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wilul mubin wa ja'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Yang dihormati para pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Ahmad Shah Tok Sira, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya, mana yang besar ko tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Mana yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang pulu dengan ulunya. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini dalam rangka kuliah bulanan kita. Hadirin hadirat sekalian, adalah menjadi dambaan setiap Muslim dan orang-orang yang beriman agar dapat dalam hidupnya bertemu dan bertatap muka melihat wajah Nabi SAW. Ikan patin masuk ke bakul, bakul diambil untuk mengukus. Walau tak pernah bertemu Rasul, cinta padanya tak pernah putus. Bunga mawar, bunga melati, cinta Nabi tanpa tapi tanpa nanti. Bunga mawar, bunga melati, cinta Nabi di jiwa raga hingga ke lubuk hati. Bunga mawar, bunga melati, ayuh cinta Nabi dari hidup sampai mati. Sebab itu antara tanda orang yang cinta kepada Nabi adalah berharap benar dapat melihat rupa Nabi SAW, walaupun mereka terpaksa menebus dan membayarnya dengan harta dan juga keluarga mereka. Ada satu hadis Nabi pernah menyebut, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Antara umat yang paling cinta kepada aku adalah umat yang datang atau hidup selepas aku meninggal nanti, aku wafat nanti. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka begitu kepingin atau teringin sangat nak melihat wajahku
walaupun mereka terpaksa menebus dengan keluarga dan harta mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu bagi orang yang beriman, dia begitu ada rasa keterujaan sangat nak melihat wajah Nabi SAW. Baik itu bila kita singgah di perkuburan Baqi', kadang terdetik hati kita melihat makam dan kubur para sahabat di situ. Sehingga terdetik di hati kita, untungnya kamu wahai ahli kubur di sini, kerana kamu semua masih hidup dulu dapat melihat dan menyentuh Nabi SAW semasa hayat kamu. Teringat saya satu cerita Jubair bin Nufair Al-Hadrami. Dia ni daripada kalangan kibarut tabi'in. Dia lahir zaman jahiliah tapi dia masuk Islam zaman Nabi ketika dia ada di Yaman. Jadi dia tak pernah dapat bertemu Nabi dan dia tak dimasukkan dalam kategori sahabat. Ada pandangan yang mengatakan dia masuk Islam zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata Jubair, jalasna ilal Miqdad bin Aswad yauman, famarra bihi rajulun faqala tuba lihatainil ainainil lataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk dekat Miqdad bin Aswad. Ni para tabi'in semua, orang yang tak pernah tengok Nabi, tapi duduk dekat dengan Miqdad bin Aswad. Miqdad ni sahabat Nabi, pernah tengok Nabi. Tiba datang satu orang, dia mengatakan, untungnya 2 biji mata kamu ini. Maka kata Jubair, wallahi lawadatna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Demi Allah, kami sangat teringin menengok apa yang mata engkau yang 2 ni pernah tengok. Kami sangat ingin menyaksikan apa yang 2 mata engkau ni pernah saksikan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu sahabat dulu, mereka sentiasa fikir bagaimana nak memastikan mereka sentiasa dapat menatap wajah Nabi SAW. Banyaklah cerita-cerita yang biasa kita dengar bila datang musim Maulidur Rasul. Cerita tentang Sauban, begitu rindu dia nak berjumpa dengan Nabi sampai risau dia, ya Rasul, kalau saya tak jumpa tuan rasa nak tercabut nyawa. Begitulah contoh. Ataupun cerita Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, sanggup datang rumah Nabi, kemas rumah, bantu Nabi buat serve macam-macam, hanya kerana nak minta Nabi akhirat nanti pastikan masuk surga sekali, kerana nak menengok wajah Nabi. Namun bagi kita umat sekarang, kita takkan dapat melihat Nabi sampai bila-bila kerana Nabi telah tiada. Tetapi bagi kita hari ini diberikan suatu kelebihan, iaitu umat akhir zaman dia boleh mengubati rindu Nabi kepada Nabi ini dengan melihat baginda menerusi mimpi. Ini satu benda yang diberikan kelebihan. Cuma sejauh manakah kita boleh mempercayai mimpi? Al-Quran menerangkan bahawa sebahagian daripada mimpi itu memang ada makna. Sebahagian daripada mimpi itu ada nilai informasi. Mimpi yang memiliki makna dan bernilai informasi hanya boleh dibaca dan diterjemahkan oleh orang yang ada ilmu takwil mimpi. Di antara orang yang secara pasti kita boleh confirm dia dapat ilmu tafsir mimpi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Quran Allah rekodkan Nabi Yusuf dia pernah mentakwil mimpi 2 kali. Ketika Nabi Yusuf menakwilkan mimpi, ayahnya melihat sebelah bintang, dia melihat sebelah bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Dan dia pernah menakwilkan tentang mimpi sang raja. Ini semua Allah rekodkan di dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 4. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Yusuf cerita kepada ayahandanya, wahai ayah, saya mimpi menengok 11 bintang, matahari, bulan, semua sujud kepada aku. Begitu juga ketika Nabi Yusuf diminta menjelaskan tentang mimpi Raja Mesir ketika itu, dan ini direkodkan oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 43. Wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'an sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat.
Dan pada hari ketika Raja Mesir menitahkan, aku mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Jadi Nabi Yusuf memang disebut dalam Quran adalah orang yang pandai menafsirkan mimpi. Masalah sekarang mimpi ini bila kita sebarkan secara meluas kepada orang awam, yang mana orang awam ni yang bodoh lebih ramai daripada yang pandai. Maka bila terlalu ramai orang bodoh, dia akan merosakkan cerita tu walaupun cerita itu benar. Apatah lagi orang kita memang perangai busybody. Busybody campur suka Mr. All Know, suka apa saja nak diulah, termasuk dalam menafsirkan mimpi. Dan memang orang kita suka tafsir mimpi, itu tak dapat nak dinafikan. Saya secara peribadi pernah terlibat dalam program 13 episod, tajuknya Tafsir Mimpi di Astro Oasis. Rakam lama dah ulang semua. Pengacaranya masa tu Nabil Ahmad. Impak daripada rancangan itu, setiap hari Astro dihujani dengan soalan berkaitan mimpi. Orang dah tak tanya soalan pekoh, hukum hakam, halal, haram, dosa, pahala. Orang sibuk cerita, tanya pasal mimpi. Dan mimpi ni benda tak berkesudahan. Ada hantar email beritahu saya mimpi patah gigi. Gigi ada berapa batang tuan-tuan? Setiap satu gigi tu makna lain-lain. Ada mimpi nampak ular. Ular berapa jenis? Ular kapok, ular lidi, ular sawa merah lain. Nampak ular atas katil lain. Akhirnya Astro tak jadi teruskan rancangan itu. Mana ada dah rancangan tafsir mimpi. Sebab itu, jika kita ada mimpi, berhati-hatilah bila menceritakannya. Pilihlah orang yang sesuai untuk mendengar mimpi kita. Jangan berikan pada netizen. Sebab yang bodoh lagi ramai pada yang cerdik. Apa sebab? Kerana mimpi ni kalau sudah ditakwil, dia akan ditetapkan jadi takdir. Mimpi kalau sudah ditakwil, dia akan ditetapkan jadi takdir. Selama mana mimpi belum ditakwil, maka dia bagaikan tergantung di kaki burung yang sedang terbang melayang-layang. Itu falsafahnya. Kalau kita tafsirkan, maka burung tu akan hinggap. Maknanya takdir akan berlaku. Sabit dengan satu hadis. Nabi pernah menyebut, ini bukan falsafah Yunani Rom dah. Ar-ru'ya ala rijli ta'irim ma lam tu'abbar fa iza ubbirat waqa'at. Mimpi itu bagaikan berada di kaki burung yang terbang melayang. Selama engkau tidak tafsirkan atau engkau tak takwilkan. Tapi sekali sudah ditafsirkan, maka dia pasti berlaku. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab itu mimpi ni don't play. Jangan kerana konten, jangan kerana nak cari follower, kita suka-suka hati, tak boleh. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi dan sanadnya dihasankan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari disebutkan. Ini cerita zaman Nabi. Ada seorang perempuan, dia ni hamil, seorang isteri dia hamil, suami dia outstation, keluar pergi berdagang. Satu malam, wanita ni mimpi melihat tiang rumahnya roboh. Dan dalam mimpi itu juga, dia mimpi dia melahirkan anak. Dia sedang pregnant. Dia melahirkan anak yang buta sebelah mata. Maka pagi besok, dia datang cari Nabi untuk nak menanyakan takwilnya. Dan sememangnya Nabi kita ni salah satu daripada kegemaran baginda Nabi adalah suka bercerita tentang mimpi. Nabi dia ada suka cerita mimpi. Kalau dia tak ada kuliah subuh, tak ada apa, dia kumpul dengan sahabat, dia kata, awak mimpi apa semalam? Dia suka begitu. Ni PN Nabi. Kita tak dapat sebab kita ngarut netizen kita ramai bodoh boleh cerdik. Jadi Nabi dia suka takwil mimpi. Jadi dia kalau cerita pasal Nabi takwil mimpi memang banyak berlaku. Contohnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu cerita, dia pernah share mimpi dia. Baina ana naimun utitu biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la ara riya'u yakhruju fi azfari. Masa aku tidur, aku mimpi diberi segelas susu. Aku minum sehingga aku melihat pemandangan yang bagus
keluar daripada celah-celah kuku ini. Summa a'taitu fadli Umar bin Khattab. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah? Qala al-ilmu. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat Umar Al-Khattab. Kemudian bila orang dengar cerita ni, orang tanya kepada Nabi, ya Rasul, apa makna mimpi pesen gitu? Lain macam mimpinya, minum susu, keluar pemandangan macam ni. Maka kata Nabi, dia akan dapat ilmu. Ni hadis riwayat Bukhari. Nabi dia boleh takwil ilmu. Kan azan, syariat azan daripada mimpi. Pensyariatan azan itu daripada mimpi. Satu malam Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia mimpi cara memberitahu waktu solat. Sebab masa itu Nabi minta supaya kita buat satu inovasi lah, macam mana nak memanggil orang datang semayang. Jadi ada yang cadangkan kita pukul, kita bunyikan loceng, macam-macam lah, pukul gendam, pukul tabuh. Jadi datang sahabat mencerita, saya mimpi malam tadi, saya nampak begini, orang pukul gini, orang gini. Lalu kata Abdullah bin Zaid, ya, dalam satu hadis sebutkan, ya Abdullah, attabi'ul an-naqusa, wahai Allah, adakah kamu mau menjual loceng itu? Maka penjual itu tanya, wa ma tasna' bihi. Dia mimpi, aku tanya pula, penjual itu tanya, kamu nak buat apa dengan loceng itu? Faqultu nad'u bihi ila salati. Aku nak beli loceng ini supaya aku nak panggil orang semayang. Ini dalam mimpi. Qal afala adulluka ala ma huwa khairun min zalika. Penjual loceng ni beritahu, awak nak tak kalau saya ajar satu cara lain yang lebih bagus lagi daripada menggunakan cara loceng? Sahabat jawab, bala, oh of course saya nak. Faqala taqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dalam mimpi. Jadi orang tu mengajarkan, engkau bacalah Allahu akbar 3-4 kali. Ni hadis riwayat Abu Daud. Pagi esok bila dia cerita benda ni pada Nabi, Umar Al-Khattab tercengang. Kata Umar Al-Khattab, ya Rasul, saya bermimpi yang sama semalam. Akhirnya Nabi terima sebagai salah satu daripada cara untuk manggil orang sembahyang. Jadi Nabi dia memang mimpi dia suka. Dia tidaklah marah orang cerita mimpi, tapi dia sesuai dengan keadaan Nabi itu sendiri. Balik pada cerita wanita yang mimpi rumah roboh, anak buta sebelah mata. Jadi bila dia cerita pada Nabi, ya Rasul, saya mimpi rumah tiang roboh, anak saya lahir buta mata sebelah. Macam mana ya Rasul? Nabi ketika itu dia tahu mimpi itu macam tak berapa molek, macam nightmare. Tapi Nabi sekadar mengucapkan kata-kata yang baik, dan Nabi doakan suami perempuan ni balik dengan selamat, dan nanti dia akan lahirkan anak yang bagus, yang soleh ataupun solehah. Dan apa yang Nabi takwilkan itu menjadi kenyataan. Perempuan itu tadi selamat, rumah tak roboh, suami balik, anak lahir pun sihat. Tiba-tiba nak dijadikan cerita, wanita ini dia mengalami mimpi yang sama 3 kali lagi. Mimpi benda sama. Setiap kali dia mimpi, setiap kali ketika suaminya itu outstation. Jadi mimpi dia yang kali kedua ni pula benda yang sama, dia jumpa dengan Nabi. Nabi pun doakan kebaikan saja. Walaupun Nabi tahu benda ni tak berapa syok kalau nak cerita, dia doakan kebaikan saja. Kali ketiga dia mimpi lagi, datang lagi jumpa Nabi. Dan ketika itu Nabi tak ada di rumah. Yang ada di rumah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi perempuan ni cerita kepada Aisyah. Aisyah dengan luruh dan jujurnya mentakwilkan mimpi perempuan ini. Dia kata, awak ni akan dapat musibah kalau begini ni. Anak awak mungkin gini-gini. Dia cerita betul. Akhirnya wanita itu menangis. Bila cerita tu sampailah kepada Nabi. Nabi tegur dia, wahai Aisyah, kalau kamu mentakwil mimpi seorang mukmin, katakanlah yang baik-baik, sesuai dengan apa yang kamu takwilkan, itulah yang akan terjadi. Kalau kamu takwilkan jadi tak baik, maka jadi tak baik. Ini hadis dalam riwayat Sunan Ad-Darimi, dan sanadnya dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Sebab itu mimpi ni don't play-play. Sebab itu dibahaskan ulama, bolehkah mimpi menjadi method untuk pemberian wahyu ataupun syariat? Ini semua no doubt about it. Tapi dia hanya terbatas kepada para nabi dan para rasul sahaja.
Selain daripada itu, manusia tak akan mungkin dapat. Sebab itu ulama membahagikan golongan manusia dalam mimpi ni ada beberapa kategori. Pertama, mimpi para nabi. Mimpi para nabi ini mimpi paling benar, tak ada keraguan, sebab mereka adalah manusia yang paling jujur dalam percakapan dan perbuatan. Yang kedua adalah mimpi orang-orang soleh. Yang ketiga, mimpi para masturin. Masturin ni orang yang kita tak tahu dia ni semayang ke, haji ke, zakat ke, kita tak tahu. Mereka ni barangkali ada kekurangan dalam amalan, dosa mereka pun banyak tapi tak adalah sampai syirik. Jadi mereka ni kalau mendapat mimpi, terkadang daripada Allah, terkadang mimpinya itu daripada syaitan. Dia 50-50 lah. Ada yang keempat, mimpi orang fasik, iaitu mereka yang sangat sedikit perangai moleknya, yang mana dominan mimpi mereka ini kebanyakannya adalah daripada gangguan syaitan. Dan yang kelima adalah mimpi orang kafir. Dan kata ulama, mimpi orang kafir jarang sangat ada kebenarannya. Sebab itu bila dalam Sahih Bukhari dia bahagikan mimpi ini kepada 3 jenis. Mimpi yang baik dipanggil ar-ru'ya as-salihah, yang mana disebut juga dengan al-bushra min Allah, khabar baik daripada Allah. Kemudian ada juga mimpi-mimpi yang orang awam ataupun orang-orang biasa macam kita. Kemudian ada mimpi orang-orang yang kurang baik. Balik kepada isu berkenaan tentang mimpi bertemu Nabi SAW. Bagaimanakah pula? Yang ini perlu diperbahaskan dengan teliti. Kerana mimpi bertemu Nabi adalah sesuatu yang real. Dia tidak boleh direka. Dalam hadis disebutkan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati wala yatamassalu syaitanu bi. Siapa-siapa, kata Nabi, yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan bertemu denganku dalam keadaan berjaga, dan syaitan tidak dapat menyerupaiku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu dalam kitab Kaifiyah Al-Wusul li Ru'yati Sayyidina Rasul dijelaskan, wa ma'nal ahadith anna ru'yahu sallallahu alaihi wasallam sahihah wa laysat bi idghasi ahlami wala min tashbihati syaitani. Makna hadis ni adalah mimpi bertemu Nabi adalah mimpi yang benar, real. Dia bukan mimpi yang sia-sia dan juga bukan mimpi hasil penyerupaan syaitan. Dalam satu hadis kata Abu Hurairah, wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamassalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa melihatku dalam mimpi, sesungguhnya dia benar-benar melihatku, kerana syaitan takkan boleh menyerupai bentukku. Namun siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, dia sedang menempah tempat duduk dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini ulama bahaskan dan ada beberapa penjelasan. Pertama sekali, seorang yang melihat Nabi dalam mimpi, maknanya dia sungguh-sungguh telah melihat Nabi. Dengan syarat, ini kena ada catatan, ada garis bawah. Dengan syarat, siapa orang yang kita nampak tu, ciri fizikalnya mesti sesuai dengan gambaran yang direkodkan dalam hadis-hadis sahih. Ini perlu diperjelaskan sebab saya ramai jumpa orang mimpi jumpa Nabi ni, tuan-tuan. Ramai sangat. Tetapi ada macam-macam pesen. Ada yang kata, ustaz, saya mimpi jumpa Nabi semalam. Lepas tu baguslah. Masalahnya ustaz, Nabi pakai name tag. Macam mana gaya? Dia name tag Muhammad Rasulullah. Ada yang mimpi Nabi bagi business card. Ada. Saya Rasulullah, bagi kad. Macam contact person lah. Mana satu hak betul? Mimpi Nabi pakai baju kot, pakai tali leher. Jadi pening. Maka untuk kita nak menyantuni perselisihan ini, apabila ciri-ciri fizikalnya itu sesuai dengan gambaran yang terdapat dalam hadis sahih, barulah kita boleh anggap benda itu adalah benar. Sebab itu dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah
wal khasail al-mustafawiyah. Kita boleh rujuk bab 1 saja ada 15 hadis tentang rupa fizikal Rasulullah. Jadi benda ni dia ada dia punya literature dia. Bab maja'a fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang macam mana rupa Nabi. Jadi bila kita mimpi, kita buka Syama'il ni, kita tengok. Kitab ini dia berisi Syama'il, makna tabiat, perangai, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi berdasarkan riwayat yang dikumpulkan dari pelbagai sumber. Asalnya kitab ni memuatkan 415 riwayat daripada beragam tingkatan. Kemudian diringkaskan oleh ulama menjadi 352 riwayat saja dengan memendekkan sanad atau dibuangkan mana-mana yang berulang atau dari segi darjat riwayatnya. Jadi penjelasan atau pensyarah isi kandungan ini diberikan oleh Imam Al-Bajuri Asy-Syafi'i dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah. Jadi benda ni kita kena bandingkan dengan hadis-hadis. Ada tak hadis Nabi sebut dia pakai name tag? Tak ada lah. Dia masalah tuan-tuan. Syaitan memang tak boleh merupa Nabi, tetapi dia boleh kelentong kita bahawa dia adalah Nabi. Dia boleh kelentong. Dia tak rupa Nabi, hancur dia. Sebab kita tak kenal Nabi. Dia pun datang, dia introduce dia Nabi. Macam mana kita nak khabar dia tu Nabi atau tidak? Dia kencing kita. Saya lah Nabi. Iyalah, kita pun iyalah esok cerita korang selalu. Dia tidak boleh merupa, tapi dia boleh mereka cerita. Dia boleh buat. Lepas tu kalau tanya pada saya, setakat saya jumpa orang mimpi jumpa Nabi, jarang Nabi memperkenalkan diri. Sebab Nabi ni orang yang prominent. Dia tak perlu sebut dia siapa, orang tahu dia Nabi. Dia orang ada haibah ni. Ada satu orang ulama saya dengar dia bercerita, dia tak jumpa Nabi, dia tengok kasut Nabi, dia tahu tu Nabi lah. Dia tengok kasut Nabi, dia dah nampak dah kemuliaan orang dalam kemah. Nak dia mimpi Nabi dalam kemah. Dia tak dapat nak masuk ke dalam kemah tu, orang ramai. Cuma yang dia nampak kasut Nabi saja. Tapi kata dia, dalam aku melengok kasut tu, aku tahu ini orangnya adalah hebat. Mana aku belum perlu nak bertemu orangnya lagi, aku tengok kasut aku tahu dah ini somebody. Jadi adakah orang somebody ni perlu memperkenalkan diri? Tuanku Sultan kena perkenalkan diri, tuan-tuan? Tak perlu. Dia prominent figure. Ni penangan saya lah. Jadi kalau orang kata, saya Rasulullah, apa khabar? Daripada Kuantan. Something wrong. Mungkin betul, mungkin tak betul. Kita tak tahu. Kita kena lihat kepada Syama'il, kepada fizikal parah rupa dia. Ada orang petikai, iya ke boleh mimpi jumpa Nabi? Ini bukan benda hak pelik. Amalan untuk bertemu Nabi ini disebutkan dalam banyak kitab. Dalam kitab Kaifiyatul Wusuli Ru'yati Sayyidina Rasul disebutkan ada 134 amalan yang kalau kita buat, insya-Allah boleh jumpa Nabi. Tetapi sebagaimana yang disimpulkan oleh ulama, fa inna aqwa asbabu ru'yati Rasulillah quwwata mahabbatih wa shiddatut ta'alluq bihi wa kasrati dzikri lahu wa salatu alaihi. Faktor terkuat kita dapat mimpi bertemu Nabi adalah kerana kuatnya cinta kepada Nabi. Ini number one. Kalau kuat cinta kepada Nabi, hubungan yang kuat dalam mengamalkan sunnah, selalu menyebutkan namanya dan melantunkan selawat, ini chances nak jumpa lebih tinggi. Sebab itu kata Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Fawaidul Mukhtarah, wal ghalib takunu ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam biquwwatit ta'alluq wal mahabbatu wasyauq. Secara umumnya bertemu Nabi dalam mimpi ini terbit dari rasa cinta dan rindu mendalam kepada baginda. Artinya boleh. Jadi kalau kita benar-benar cinta, rindu Nabi, insya-Allah dapat. Cuma sekali lagi, jangan menipu. Menipu bertemu Nabi, apa hukumnya? Berat. Dalam hadis kata Ibn Abbas, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa ayyakida baina sya'irataini wa la yaf'al. Siapa mengaku bermimpi bertemu sesuatu padahal dia tidak bermimpi seperti apa yang dihebohkan, maka dia akan diseksa di akhirat dengan seksaan yang terus menerus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis lain daripada Ibnu Umar, man afral fira an yuriya ainaihi ma lam tara.
siapa mengaku telah melihat sesuatu padahal tidak melihat, maka itu merupakan seburuk-buruk kebohongan yang Nabi gelarkan sebagai afral firaq, kebohongan hak paling bohong. Hadis Bukhari. Pedoah hak paling pedoah sekali. Baik itu Imam Bukhari dia buat satu bab khusus mengenai orang yang suka bohong tentang mimpi, dipanggil babu man kadzaba fi hulmi. Ada satu bab tentang ada orang memang perangai dia suka mimpi bohong dalam mimpinya. Dia kan ada orang dia nak dapat penghormatan daripada orang, dia mendakwa dia bermimpi benda-benda tertentu, dan ini banyak berlaku dalam ajaran yang meragukan supaya dapat penghormatan. Dan barulah kan kita dah berjaya menghapuskan satu ajaran tafsiran mimpi. Orang perempuan dia punya kepala dia dah kena tangkap dan dia bertaubat apa semualah. Mimpi kan siapa yang boleh petikai mimpi. Jadi menyebabkan dia memang orang hormat lah pada dia. Dan kita jangan lupa bab mimpi jumpa Nabi ni sambungan Nabi sebut wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa hak berdusta atas nama aku, dia tempah neraka, dia tengah menyiapkan satu tempat dalam neraka. Jadi kalau kita nak rujuk syama'il, macam mana nak tahu Nabi ni rupanya tepat dengan syama'il? Kena rujuk. Sebagai contoh, ni sebagai contoh sajalah. Nombor satu, orang yang kita tengok dalam mimpi itu mesti handsome. Kalau hak kita nampak dalam mimpi kita itu adalah muka orang pecah rumah, something wrong. Mesti orang tu handsome. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi, hasanal sauti, wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi, hasanal sauti, wa kana la yurajja'. Kata Qatadah, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan Allah kurniakan nabi itu muka handsome, suara merdu. Dan nabi kita dikurniakan wajah yang tampan, suara yang merdu. Dan dia kalau membaca doa tidak gementar suaranya. Maknanya nabi ni handsome. Jadi orang pertama, indikator pertama yang kita kalau nak tahu dia nabi atau tidak, dia mesti handsome dulu. Tapi jaranglah saya jumpa orang yang dapat mimpi jumpa nabi depan-depan. Jarang. Biasa orang nampak serban, nampak kemah, nampak unta, nampak kasut. Ada orang yang boleh jumpa berdepan. Masa di Mesir dulu saya jumpa 2-3 orang ulama yang berjumpa di depan. Itu luar biasa sekali lah. Dapat tengok kemah pun terror sangat dah tuan-tuan. Ada setengah ulama mimpi Nabi ludah mulut dia pun ada. Buka mulut, pui, ludah dalam mulut. Bukanlah pui bunyi begitu, cara Nabi lah. Ada. Apa lagi ciri yang lain? Ada hadis sebut Nabi ni ada uban. Jadi kita cek yang kita mimpi tu ada uban ataupun tidak. Tapi tara mana ubannya, adakah putih macam orang yang rambut putih itu? Tidak. Kata Anas bin Malik, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Nabi ni tidak sampai 20 helai uban yang ada di kepala dan di janggutnya. Hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi. Jadi kalau kita tengok orang tu putih semua, something wrong. Kerana yang disebut dalam syama'il 20 helai saja. Tak ada pasal nak ngira sesa mimpi cepat nak bangun lagi. Jadi agakkan begitulah. Hadis kedua disebutkan tentang warna kulit. Sebab ada orang kata, ya ke Nabi ni kulit gelap, bukan ke Nabi putih, ramai habis-habis Said putih. Jangan ingat Said putih, Nabi pun putih juga. Tidak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmarul launi idza masya yatakaffa'u. Rambut Nabi ni dia tidak kerinting dan tidak luruh. Warna kulit Nabi coklat, sawo matang, coklat, bukan putih macam Arab, sawo matang. Dan kalau Nabi berjalan, pergerakannya condong ke hadapan. Hadis Bukhari dan juga Tirmizi. Mungkin ada orang akan kata, oh saya jumpa hadis Nabi kulit putih. Lah tak ada. Tapi ada hadis mengatakan kulit Nabi gelap. Mungkin sebut hitam tu tak gelap ya, sawo matang ya, kulit super kita ya, putih melepak tak, macam Korea tak. Itu berdasarkan hadis daripada Bukhari dan Tirmizi daripada Anas bin Malik. Tentang rambut Nabi, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini azimal jummati ila syahmati udhunaihi al-yusra
Nabi adalah orang yang bertubuh sederhana, tidak tinggi, tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua bahunya bidang. Rambutnya lebat, terurai sampai ke bahu dan cecah ke telinganya. Hadis riwayat Tirmizi, Bukhari, Muslim dan juga Abu Daud. Cara jalan Nabi disebutkan oleh Ali bin Abi Talib. Dakhmul ra'si, dakhmul qaradisi, tawilul masrubati. Kepala Nabi besar, tulang sendinya besar, ada bulu yang tumbuh di dadanya sampai ke pusatnya itu. Iza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Nabi kalau berjalan, pergerakannya condong ke depan, seolah-olah dia sedang turun bukit berjalan ke tempat yang rendah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebab itu tuan-tuan, sebahagian para sahabat dan tabi'in, jika ada di kalangan mereka mengaku mereka mimpi bertemu Nabi, maka soalan pertama akan ditanya adalah sifat fizikal yang mereka nampak. Kalau sifat fizikal itu menepati sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, barulah diterima cerita tersebut. Ibnu Hajar menyebutkan dengan riwayat dan sanad yang sahih daripada Ibnu Sirin, apabila ada seorang mengisahkan kepada dia, Ibnu Sirin ni pandai menengok mimpi. Kalau cerita pada dia, dia melihat Nabi dalam mimpi, maka Ibnu Sirin akan bertanya, ceritakan pada saya apa sifat ciri-ciri orang yang kau nampak itu. Kalau ciri itu sesuatu yang kena, maka dia akan kata betul. Tapi kalau tak betul, dia kata engkau bukan tengok Nabi, itu hanya orang ngaku saja menjadi Nabi, dia tipu saja. Begitu juga Ibnu Hajar disebutkan satu riwayat daripada Ibnu Abbas dengan sanad yang jayid, bahawa Ibnu Kulayb pernah mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Abbas, aku melihat Nabi dalam mimpi. Ibnu Abbas tanya, ceritakan pada aku fizikal dia. Maka Ibnu Kulayb berkata, aku sebutkan Hasan bin Ali, aku serupakan dengan dia. Maka kata Ibnu Abbas, kalau kau sebut dia tu rupa Hasan bin Ali, betul lah tu. Betul lah tu. Jadi kita bandingkan dengan kitab Syama'il yang ada hadis-hadis sahih. Cuma di penghujung ni, kalau ada di kalangan tuan-tuan malam ni takdirnya dapat mimpi jumpa Nabi, kalau tanya saya, jangan cerita ke orang. Jangan sharekan mimpi kita kepada orang. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar dan Al-Majmu' karya An-Nawawi disebutkan bahawa elok dirahsiakan. Dan tirulah cara Nabi Yaqub alaihissalam, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada orang lain, kerana mereka akan buat kerosakan kepada kamu. Surah Yusuf ayat 5. Nak cerita boleh, tapi cerita pada orang yang sesuai. Dan orang yang nak cerita tu boleh, kalau dia ulama besar dia boleh cerita. Tapi kalau tara-tara kita yang cak ayam ni, orang gelak kalau kita cerita. Aku mimpi jumpa Nabi semalam, sembuh Nescafe, dia tengah minum air. Engkau semain subuh 6.30, Nabi mana engkau jumpa? Jadi baik-baik tak payah cerita lah tuan-tuan, duduk diam-diam saja. Nak cerita boleh, cerita pada orang yang bersesuaian. Dan orang yang nak cerita tu biarlah level yang sesuai. Banyak nak diceritakan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, kita tutup pertemuan dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.